Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Seperti biasa, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa berterima kasih, bersyukur masih lagi dikurniakan sehari di sebuah pentas kehidupan di alam Melayu ni. Terima kasih Yang Maha Esa, terima kasih wahai Yang Maha Mencipta. Sehari lagi api pelita nur cahaya rahsiamu ada di dalam lembaga jasadnya seorang Melayu ini. Baiklah sidang hadirin, pada sidang kita pada hari ini, pelita Hari Raya Melayuku, Dian-Nia kan. Jadi kita bakal menyambut hari Lebaran. Jadi bila kita nak pakai tajuk ni kan, kalau saya kata diam-diannya pelita ketuhanan Hari Raya Melayu aku, lagi berat kan. Jadi macam mana kita nak mula cerita ni kan? Kita mula dengan mendiamkan diri kita. Diam itu bahasa baru, Dian itu cerita dia. Di dalam berdiamnya seorang Melayu, dia merasakan dia berlepas diri daripada segala kegelapan di muka bumi. Maka jadi hari raya lah bila Melayu tu diam kan. Tapi diamnya Melayu sekarang ni diam dalam kehancuran, bukan diam di dalam ketuhanannya tadi. Baik, kenapa cerita diam ni bahaya? Dan kenapa seolah-olah bahasa Melayu ni adalah jalan atau peta kepada ketuhanannya tadi? Jadi kita tengok Dian maksud dia adalah pelita yang dibuat daripada lilin. Mendiani, menerangi. Mendiani tahu tak? Menerangi. Kamus Dewan edisi keempat. Jadi sebenarnya Dian ini adalah cahaya tadi, ataupun dikatakan pelita ataupun cahaya yang menyala daripada sumbu tadi. Dia bukan daripada lilin kan. Ini definisi kamus bahasa yang telah dipegang oleh cendekiawan orientalis dan penjajah. Apa bicara hati kita? Jadi kenapa isu diam, dian dan mentari ketuhanan ni wujud di dalam cerita kita pagi ni? Kan? Pelik kan? Jadi ada satu hari tu saya duduk diam. Dalam duduk diam tu saya melihat perkataan diam. Tapi diam yang bagaimana? Diamnya seorang Melayu itu ada diannya, ada pelitanya, ada ceritanya, ada yang hidup, ada yang mengenali bayangan lembaga wujudnya seorang Melayu. Jadi inilah ringkasan nak buat cerita yang merujuk kepada sidang video pada hari ini. Selama ini kau Fauzi membaca di dalam gelap gelita tanpa pelitanya kan? Pelik kan? Saya ulang balik Dahlah bukannya selama tau, selamanya ini kau membaca di dalam gelap gelita tanpa pelitanya. Dalam ada banyak lapis ketika leluhur cakap macam ni. Membaca dawai hitam di dalam gelap tidak akan memberi erti. Di dalam gelap gelita tanpa pelitanya, kita tidak akan faham apa cerita yang ada di muka bumi. Jadi kawan saya ni adalah cerita dia, nama dia Tok Faizal kan. Jadi dia ni adalah cerita satu kitab dia sedang tulis kan, yang menerangkan konsep daripada pemikiran engineering tadi. Apa bahasa Melayu saya ni kena tang mana. Jadi bagi yang tak faham sampai hari ini, dia pening dengan cerita saya. Dia pening dengan cerita Melayu saya tadi.
Wahai sidang hadirin, dulu saya tak tahu dalam jasad saya ni ada cahaya, ada nur, ada nurullah, ada ruhullah, ada nur Muhammad tadi. Saya tak faham ada api yang menyala dalam diri saya tadi. Saya duk cuba cari api kat luar. Dan saya membaca dengan melupakan, berpaling daripada cahaya diri tadi. Ini sebuah cerita konsep yang ada kedudukan hakikat makrifat dan juga fizik tadi. Kita semua ada cahaya. Cahaya yang bagaimana? Tu boleh teropong pakai elektron mikroskop, boleh cerita dengan fizisis, boleh gebang macam-macam buat cahaya. Tapi bila kita terlupa kita adalah cahaya yang hidup, maka dan kita tidak boleh membezakan, maka siapa yang fasik, siapa yang munafik, siapa yang berpaling, siapa yang beriman, siapa yang mukmin, siapa yang bertakwa, siapa yang berbahagia, siapa insan, siapa bukan insan, siapa binatang, siapa yang hidup, siapa yang mati, siapa orang, siapa bukan orang, siapa hybrid, macam-macam cahaya ada, termasuk cahaya daripada lidah api tersebut, kan? Jadi bila kita melihat pelita Melayu ada petanya. Ini bahasa pelita. Pelita, peta, kan? Buang lit-lat tadi, dia ada peta. Tapi nak baca peta orang Melayu ni, dia kena ada pelita, kena duduk diam, kena berpaksikan, bersumbarkan, berteraskan kepada cahaya ketuhanan dalam jiwa peribadi dan titik wujudnya seorang Melayu tadi. Ini tak lari daripada surah An-Nur ayat cahaya tadi, kan? Di dalam pelita tadi, kan? Inilah hakikat manusia yang ada dalam bahasa kita. Tolak tepilah mereka nak gebang Sanskrit ke, Suryani ke. Ketika ini, andai pintu bahasa jiwa raga kita terbuka, maka semua jalan akal, minda, iman, yakin, takwa, termasuk bahasa kita, akan kembali bertauhid. Kan? Cantik tak kalau kita ambil jalan? Siapa tak nak makam ni, kan? Jadi bila kita mengenali cahaya dalam diri kita, maka akan ada mapping tadi lah. Mapping untuk kita memahami siapa dan apa benda yang hidup dalam jiwa dan raga kita, yang dicerminkan di dalam bahasa Melayu tadi. Diam. Kenapa diam? Dalam diam apa yang ada, suara apa yang ada. Diam tidaknya statik, diam itu tidak sunyi, diam itu tidak ada sepi dia. Diam pun ada bahasa dia, tapi dia lah bukan bahasa Fauzi, kan? Bahasa saya kot. Saya siapa? Dia siapa? Aku siapa? Kami dan mereka. Ini adalah cerita yang mana telah hadir ke dalam setiap bangsa di muka bumi, yang mana mereka tidak boleh mempertikaikan, telah dipertontonkan jalan yang lurus itu di hadapan mata. Tetapi kebanyakan manusia tidak mahu dan berpaling daripada mengenali diri. Dia lupa diri. Bila dia lupa diri, dia lupa Tuhan dia, dia lupa asal usul dia, dia lupa kampung halaman dia, dia lupa tok nenek dia. Kamu ni anak siapa? Kamu ni orang mana? Asal daripada mana? Nampak? Siapakah Tuhan hamba? Kalau jumpa orang Melayu zaman dulu, siapa Tuhan hamba, daripada mana, hendak ke mana, kan? Mana kampung halaman kamu, kenai diri, tak kenai diri, siapa mak bapak kamu, kan? Bukannya kasta. Kalau kita nak ikut kasta, saya raja, saya panglima, saya pendekar, tu cerita wayang, kan? Maka inilah tuan-tuan sidang hadirin, anak-anak warisan, saya berpendapat jalan yang ada di dalam bahasa orang kita tidak lari walau sejengkal atau seinci daripada ilmu hakikat makrifat dan juga ilmu ketuhanan yang ada daripada berbagai bidang. Semuanya ini, semua bahasa Hindu ke Cina ke yang ori, tidak ada selewing, kan, ditukar maksud nak bawa lari daripada ketuhanan yang asal, membawa kepada dia, kembali kepada dia,
bertauhid kepada dia, kenal alam semula. Semua alam beralam ni kita kenal. Kita tahu hujung dan pangkal, kita tahu jantan dan betina. Kenapa kita nak lupakan dia? Kenapa kita nak terikut-ikut dengan cerita kegelapan tadi? Maka diam adalah dian ketuhanan Melayu, kan. Kadang saya ada jumpa kawan saya lah baru ni, kan. Saya kata, ada cahaya tak dalam diri, kan. Kecahaya tu di penjara tak mungkin. Bezakan bayangan, bezakan yang hidup dan yang mati, kan. Maka jalan akan jadi lebih mudah. Nur mencari nur. Nur takkan cari bayang-bayang pun. Bayang-bayang tidak boleh melihat nur. Dia barang gelap. Barang gelap dia jumpa cahaya, dia sirna, dia lari. Dia tidak boleh menyentuh api tadi, atau nur atau cahaya tadi. Jadi dalam berbagai aliran daripada sejak Adam tadi kepada berbagai manusia di muka bumi berpuak-puak ni, mereka melupakan cahaya ketuhanan. Mereka melupakan cahaya dan kalam-kalam Allah di dalam bentuk cahaya tadi. Ini pandangan saya selaku orang tua, berkongsi pandangan bahasa saya yang saya kata ada nilai sebelum saya dijemput balik di hujung usia senja saya. Maka andai kita mengenal bahasa bunga bangsa, kan? Bahasa mencerminkan bangsa tadi. Cerminan di ada cermin, ada litlap, ada cahaya di dalam kegelapan malam. Kalau kita duduk di dalam kegelapan, kan? Hanya melihat api yang merah dan hasutan, kita tidak mengenali cahaya yang sebenarnya itu. Maka akhirnya daripada Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Siapa duduk, siapa tinggal, siapa keluar. Bila pelita ataupun api yang tidak abadi tadi tu, api yang daripada dia, nur, cahaya daripada dia. Tersilap kata api, sekejap lagi orang ilmiah kutuk saya pula, kan. Nak bagi faham cahaya itu keluar daripada pelita-pelita lampu-lampu yang ada kaca tu. Itulah kita di kala ini diuji dengan diletakkan di dalam satu sarung sepersalinan yang dikatakan Melayu tadi. Jadi berdiamnya seorang Melayu, dia jadi bayang-bayang. Yang ada hanyalah cahaya tadi. Maka insan-insan yang bercahaya, sedap tak jadi orang cahaya? Kena duduk dalam gelap. Ambillah jalan cahaya, kan? Cahaya yang menerangi antara langit dan bumi, kan? Cahaya yang tenang, ada kehangatan, ada cahaya cinta. Kadang orang kata cinta itu hangat, cinta itu membahagiakan. Kadang kita rasa seorang, kita tergapai-gapai sesat mencari sesuatu di luar, sedangkan apa yang telah ada dalam jiwanya seorang Melayu itu dah cukup. Melayu itu lembaga siapa? Lembaga akunya, namanya tadi ada, kan? Dirinya, dia. Bahasa-bahasa ketuhanan di dalam bahasa bonda pertiwi kita. Indah, kan? Bila kita berbahasa, seolah-olah itu bahasa dia. Seolah-olah bahasa kita ni adalah dia bercakap dengan diri dia. Ni lagi pening, kan? Ni lagi pening. Saya lagi ulama-ulama ke? Tersebut ulama ni dia ada banyak maksud, kan? Sebut tak payah sebut lah, kan? Nanti mereka kecil hati pula, kan? Tak apalah, kita cerita orang tua di hujung senja. Kenapa mereka nak marah saya tu kalau saya kata lagu ni, kan? Pelita saya, cahaya saya ni tak pernah padam pun, takkan hilang pun. Cuma dia akan diambil lah daripada bekas ni, kan? Sarung ni dia akan tinggal, kan? Lepas tu terkulai layu lah Tok Fauzi, kan? Tok Fauzi awak diam, dia dah tak ada, dia tak boleh bercakap dah. Bateri dia kena bawa keluar, kan? Bateri dia ada cahaya, ada energi, kan? Allahu Akbar, kan? Jadi perhalusilah wahai anak-anak warisan. Diam-diamnya Melayu ada cahayanya, kenali nur itu, kan? Di sebuah cerita di hari yang mulia, di bulan yang mulia,
Bezakanlah insan bercahaya, ada cahaya dengan mereka yang duduk dalam gelap gelita dan masih mencari cahaya dan tidak kenal jalan pulang kan. Ada hangat, ada cahaya, sedap, senang, bahagia, abadi, kekal, selamat. Tak nak ke jalan tu kan. Ada dalam bahasa Melayu, ada dalam agama Melayu, ada dalam agama Islam kan. Bila saya sebut agama Melayu, mereka akan jadi macam-macam polemik kan. Itu cerita tata cara bahasa. Tak salah pun orang Melayu beragama Islam. Itu dalam perlembagaan. Kenapa mereka nak marah kat saya kan? Cahayanya, kenalilah nur tadi. Maka wahai pesidang pendengar, kenalilah pelita dirimu. Masuklah ke dalam cahaya tadi. Sebenarnya tak masuk pun, tak pernah tinggal pun cahaya tu kan. Tapi kenapa kita berpaling daripada cahaya dan sesat di dalam kegelapannya tadi? Cahaya ketuhanannya tadi, kehidupannya tadi, rahsia yang diletakkan, yang hidup di dalam diri jasadnya, sekujur jasad bernama Melayu persalinannya tadi, tenunan songkit sulaman yang cantik molek ini ada di dalam setiap jiwa seorang Melayu. Maka sedar diri. Saya dah buat video sedar. Siapa yang tak tengok video sedar, sadar tadi, pergilah cari balik kan. Maka hangatkanlah kembali, bangkitkanlah semangat, muliakanlah diri kamu wahai orang Melayu. Jangan lupa diri, sedar diri. Sedar diri, bangkit, tahu, kenal, bercakap dengan diri sendiri. Semua dah ada dah. Tidak pernah terputus. Kan? Kenali pelita dirimu. Di manakah cahaya itu? Kadang saya kata kawan saya, kalau pejam mata, takkan gelita dalam sarung kamu. Dalam gua tak ada cahaya. Lah, kalau gua jadi tempat jin bertendang, ular, mambang, rimau, naga, ular sawah, ada gemuk dia makan orang kan. Gua kan, gua gelap gelita. Maka tak perlu nyalakan pun, hanya perlu lihat. Ingat, lihat, faham. Baca, faham, amal. Tak perlu amal pun sebenarnya kan. Seadanya dah macam tu lah. Dulu, kini, selamanya macam tu. Cuma dia ada di dalam gua. Di dalam gua ada berbagai cahaya. Kata orang, warna pelangi ada 7. Akhirnya menjadi satu. Cahaya putih keluarlah daripada kelongsong dia. Pergi tembak peluru lah kan. Contoh. Saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa. Celoteh hamba di pagi hari, berkongsi seadanya dengan bangsaku. Andai saya tak kongsi cakap dengan bahasa saya, saat lagi saya pi channel Mat Saleh saya cakap bahasa orang putih kepada sidang yang tak faham bahasa Melayu. Tapi kalau saya mula cakap dalam bahasa orang putih, saat lagi orang putih tu, saya ada tengok juga, saya punya penonton, ramai orang yang menonton daripada negara-negara yang pelik. Dan iklan pun banyak daripada negara-negara. Malaysia ni jatuh nombor tangga 20, kadang 30 dia jatuh tangga. Yang paling atas kali selalu duk tengok video saya ni orang negara luar. Orang daripada Swedennya tadi, Russianya tadi, Perancisnya tadi, Thailandnya tadi, British Virgin Islandnya tadi, UK-nya tadi, Perancis, Serbia kan, Czechia tadi kan, Afrika ada, macam-macam orang tengok. Andai mereka jadi Melayu, mereka mesti rasa sedap. Atau orang luar akan mula jadi Melayu bila tengok video saya ni kan. Maka bagi mereka yang bukan dilahirkan Melayu, bahasa Melayu ni ada nilai. Tapi mereka taklah nyatakan ke awam kan. Maka beruntunglah andai anak-anak warisan sedar diri, kenali diri. Kesian warisan permata-permata bangsa yang telah dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Termasuk permata bahasa, bangsa bahasa, abasa,
sebuah kata kunci, tata cara, SOP, jalinan sulaman sarungnya seorang Melayu yang saya melihat pada kacamata seorang lelaki di hujung senja yang bakal dijemput kembali. Malaikat pun daripada cahaya, dia datang ambil cahaya saya, dia bawa keluar daripada pelita saya ni, cerminan kaca yang saya hidup di kala ini, yang bisa bercakap, bisa berfikir. Kepala otak saya pun ada sinap-sinap cahaya kan. Energy is light, light is energy. Jadi nanti ketika hari malaikat datang, Tok Fauzi, hari ni saya nak ambil kamu keluar daripada sarung ni, hari itu pasti datang. Hari itu pasti datang, tuan-tuan. Pada hari itu jasad ini akan terkujur layu. Dia akan diam. Sekarang ni dia diam tapi dia bercakap. Dia berkongsi hari demi hari untuk apa? Supaya dalam berbicaranya saya seadanya ini, saya bisa balik kepada Tuan saya, Raja saya yang telah mengurniakan saya dilahirkan di dalam sarungnya, rahimnya seorang Melayu. Saya katakan pada Yang Maha Mencipta, wahai Tuanku, wahai Raja saya, wahai Raja sekalian alam, wahai Ilahi, wahai Yang Maha Esa, terima kasih, terima kasih. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah kasih hamba-Mu ini, harap dikasihi, harap diampun. Aku bersyukur dilahirkan sebagai orang Melayu. Aku bersyukur tok nenek aku dulu mengenali kamu. Aku mohon maaf atas kilafnya aku, bodohnya aku, tidak mengerti dan tidak memahami dirimu seperti mana leluhurku kenali. Akulah mungkin cicit dia, cucu dia, keturunan yang paling bodoh piang. Dalam bodohnya aku berkongsi cerita yang aku melihat mereka ketika kamu jadikan mereka, dan aku katakan pada bangsa aku, kita bangsa berterima kasih. Kita telah menerima kasih daripada Yang Maha Esa, serba-serbi daripada bahasanya, pakaiannya, budayanya, adat istiadatnya, silatnya tadi. Hidangan juadah ketuhanan kepada bangsa kita ini amat sempurna, amat molek. Tapi tak ramai anak-anak bangsa nak menjamah, nak menikmati, malah memasuki kampung halaman dan rumah tok nenek saya yang terang benderang, tanah suci, kampung halaman yang bersih, bebas, kebun bunga haruman, taman-taman mukmin, warisan leluhur bangsa Melayu, bonda pertiwi tanah Melayu kan. Sebuah cerita. Maka insya-Allah saya mohon ampun dan maaf sekali lagi kepada Yang Maha Esa. Dan saya mohon maaflah kepada sidang pendengar. Anda yang tidak faham, hanya Allah yang bisa beri faham. Di dalam cahaya tidak ada kegelapan, tidak ada soalan, tidak ada pening. Di dalam gelap masih teraba. Maka kembalilah ke pangkuan di kaki bonda pertiwi, di kaki bonda pertiwi, di kaki bonda pertama, di kaki ayahanda pertama, bonda pertama. Pintu syurga dan keampunan ada. Wahai ayahanda, ayahanda saya telah kembali pada bulan ini. Sudah berapa tahun arwah ayahanda saya telah dijemput balik. Dan dalam waktu yang sepantas kilat, hari demi hari berlalu dengan amat pantas, anak anda ini juga akan dijemput kembali. Ambillah yang baik, tinggalkanlah yang buruk. Masuklah ke dalam cahaya, mentari sinar ketuhanan, warisan bonda pertiwi. Al-Fatihah kepada ayahandaku yang telah kembali. Dan akhirnya aku juga akan bertemu dan dikembalikan bersama dengan dia, dihadapkan dan ditanya, wahai Fauzi, kamu ni best tak hidup kat dunia ni? Alhamdulillah, terima kasih Tuanku, Raja sekalian alam. Saya telah berkongsi serba sedikit. Saya pun adalah buat kerja serba sedikit. Rahsia ujian yang kita dipertaruhkan. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.